telah pun dicabar oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Semoga berada dalam situasi di bawah perlindungan Allah. Selamat bercuti kepada anak-anak sekolah ya. Hari ini kira hari pertama bercuti selama seminggu. Maka ramailah ibu bapa membawa anak-anak pergi berkelah lah ya, jalan-jalan. Sudah sekian lama dia dah tak berjalan. Jadi hari ini nak cerita sikit pasal Wahabi lah. Ramai dan banyak channel-channel sekarang penentangan ke atas Wahabi dah begitu berleluasa, alhamdulillah ya. Channel-channel yang menyangkal dakwah-dakwah puak-puak ni yang menentang ahli sunnah wal jamaah, kalau kita lihat dah semakin banyak. Namun demikian, kita kadang merasa hairan juga kepada agensi-agensi agama ya, agensi-agensi agama yang berkuasa ke atas negeri-negeri di Malaysia ini, di mana negeri-negeri yang bermazhab Syafi'i ya, ahli sunnah wal jamaah bermazhab Syafi'i, kecuali satu negeri lah, yakni negeri Perlis yang hanya meletakkan negeri mereka hanyalah ahli sunnah wal jamaah. Namun demikian, kalau kita lihatlah, tidak ada satu penekanan untuk mewar-warkan bahawa bahayanya fahaman Wahabi kepada masyarakat umum ya. Tidak ada ya, tidak banyak lah. Adalah juga ustaz-ustaz yang berceramah seperti Ustaz Muaizat, Ustaz Kufadir ya, Ustaz Azhar Idrus, yang menyatakan bahayanya fahaman ini yang boleh merosakkan kepada menjadi perpecahan kepada masyarakat umum di luar sana ya. Kerana fahaman mereka ini suka membidaah-bidaahkan amalan-amalan yang telah sekian lama diamalkan oleh umat Islam di Nusantara ini. Tapi pihak berkuasa agama hanya mendiamkan diri seolah-olah tak ada apa-apa. Sedangkan apa yang berlaku di luar sana ya, dengan provokasi-provokasi, dengan dakwah-dakwah di dalam YouTube, dalam media sosial seperti Facebook dan sebagainya lah, dan mereka menyebarkan dakwah-dakwah mereka supaya masyarakat ini terpengaruh dengan mereka. Dan apabila kita menyangkal dakwah-dakwah mereka ini, mereka dengan lebih banyak lagi membuat video-video menyangkal balik, dan mereka-mereka ini juga telah memprovokasi ya, ataupun orang kata provokasi lah, kita katakan, kepada ustaz-ustaz yang berceramah di dalam YouTube ya, seperti Ustaz Muaizat, Dr. Jahid dan sebagainya. Mereka telah mengeluarkan video-video sangkalan itu dengan berleluasa sekali ya. Sebagai contoh kita bagi tentang Nur Muhammad yang telah pun orang kata sampai hari inilah tak ada kesudahan. Sedangkan perkara itu bergantung kepada diri kita lah. Tak ramai pun yang mempercayai bahawa Nur Muhammad itu yang satu kategori lagi yang saya katakan itu, yang sampai kepada tahap menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Tuhan, yang kita kata tersasar daripada ajaran Nur Muhammad yang sebenar. So mereka-mereka ini mencari kesilapan-kesilapan ustaz-ustaz kita, dan sebenarnya tidak ada kesilapan pun. Seperti Dr. Jahid menerangkan beberapa kali kepada umum dan kepada orang yang memfitnah beliau itu sendiri pun dah terang beberapa kali Tuan Guru Dr. Jahid kita
yang menyatakan Nur Muhammad ini ialah ada di dalam Al-Quran dan ada juga di dalam hadis-hadis. Cuma kaedah dan cara kepercayaan kita itu tidak sampailah ia kepada keterlaluan sehingga menjadikan dia sebagai asas akidah. Kan? Jadi seeloknya puak-puak ni berhentilah. Sidang kalam, beberapa video beliau telah menyatakan bahawa Ustaz Jahid ni telah membawa ajaran yang salah. Ustaz Jahid telah membawa ajaran Syiah, dan dia ditokok tambah lagi oleh dalam channel Abdul Hadi Bertanya, dan beberapa episod dia buatnya tu. Dan ini semua mengelirukan orang awam. Sedangkan kepercayaan tentang Nur Muhammad ini sesuatu yang tidak, orang kata, diwajibkan. You mau percaya, percayalah. You tak mau percaya, sudahlah, kan. Jadi apa halnya korang nak melemah, merosakkan imej ustaz-ustaz? Ya, itulah yang merisaukan kita sebenarnya, sahabat-sahabat. Dan bukan saja provokasi ke atas Ustaz Dr. Jahid Siddiq, tetapi mereka juga menyangkal beberapa ustaz yang lain sehingga akan menimbulkan kekeliruan umat. Dan pihak berkuasa agama seharusnya mengambil tindakan lah, ya, mengambil tindakan yang wajar, di mana mengeluarkan iklan-iklan tentang bahayanya fahaman Wahabi ini kepada masyarakat umum. Kerana kita bermazhab Syafi'i, kita ikutlah Imam Asy-Syafi'i, ikutlah ibadah-ibadahnya, ikutlah akidah yang dinyatakan yang selama ini kita telah ikut. Tapi hari ini dah jadi berkecamuk sebab datangnya satu fahaman yang kita katakan, pada saya lah, ia boleh menipiskan akidah umat. Kerana fahaman-fahaman ini tidak percaya kepada ilmu tasawuf, tidak percaya kepada orang sufi, tidak percaya kepada tawassul, tidak percaya kepada tabarruk, tidak percaya kepada yaqazah, dan tidak percaya kepada karamah-karamah yang diperolehi atau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh kepada wali-waliullah. Jadi inilah yang kadang-kadang ianya boleh merosakkan akidah umat itu sendiri. Jadi JAKIM ke ataupun majlis agama, pihak berkuasa agama, tak kira lah, ya, JAIS ke, JAKIM ke, ataupun jabatan-jabatan agama negeri perlu sentiasa mengeluarkan, orang kata, iklan-iklan lah, ataupun pesanan-pesanan larangan kepada umat Islam keseluruhannya supaya berhati-hati dengan fahaman ini. Dia bukan mazhab, ya. Fahaman Wahabi ini adalah satu gerakan, ya. Dan kalau apa yang saya faham, Wahabi ini terbagi kepada tiga lah, kita ambil tiga. Yang satu yang terang-terang mereka ini mengaku mereka ni Wahabi. Yang satu lagi, mereka ini tidak mengaku Wahabi, mereka mengaku ialah mereka mengamalkan mazhab salaf, iaitu Salafi, ya. Mereka mengaku diri mereka Salafi. Tak dari mana tak tahu tu perkataan tersebut tu. Dan Salafi ni dia ada dua, yakni kita panggil pseudo Salafi dan satu lagi neo Salafi, ya. Kalau pseudo Salafi ni dia, orang kata, dia mengakui mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut akidah di zaman salaf. Dan neo Salafi ni saya pun kurang faham, tetapi mengikut sahabat-sahabat menyatakan bahawa neo Salafi ini macam mana, ya, dia bergerak dengan cara lembut lah, cara lembut di dalam komuniti. So perbezaan antara dua ni
Satu yang dikatakan keras, satu dikatakan lembut. Keras ni keras bagaimana, saya tak pastilah. Nanti kita akan rujuk balik apa yang di apa tu yang diperkatakan oleh mereka itu. So sahabat-sahabat, di dalam hal ini kita perlu lebih serius lah dalam menangani perkara ini, supaya masyarakat di luar sana tidak berpecah belah dan tidak terkeliru. Tetapi dengan hanya kita-kita saja yang membuat video sanggahan-sanggahan tidak cukup. Saya rasa perlu juga pihak berkuasa mengambil tempat. Itu adalah lebih wajar, kerana kita-kita ini hanyalah menyangkal apa yang disyarahkan ataupun video-video propaganda yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu yang berpahaman Wahabi maupun Salafi. Kita sangkal itu saja, dan penonton-penontonnya pun terbatas. Tetapi sekiranya pihak berkuasa menggunakan media-media yang ada seperti media sosial, TV dan sebagainya, menyangkal, mau kata apa, menggerakkan satu agenda supaya masyarakat tidak terpengaruh, mengiklankan kepada umum supaya masyarakat tidak terpengaruh dengan mereka ini, saya rasa ianya lebih baik. Dan perlu beri hujah-hujah lah, ya, mengapa pihak ini boleh dikatakan berbahaya kepada masyarakat umum. Saya sekarang sedang berada di Pulau Pangkor. Sambil itu saya tertengok video-video sahabat-sahabat kita yang begitu lantang sekali lah, ya, menentang Ahli Sunnah wal Jamaah ni, menentang ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Saya terpanggil untuk membuat satu video santai lah, kita bersantai. Jadi sekiranya anda, para penonton sekalian, tidak berfikir dengan wajar tentang bahayanya golongan Wahabi ini, lambat laun akan datang negara kita ini akan dipenuhi oleh puak-puak Wahabi ini. Pada awalnya memang nampak lembut. Kita merisaukan bahawa akan datang apabila tampuk kuasa politik dipegang oleh mereka, jabatan-jabatan agama dipegang oleh mereka semua, dan semakin ramai mereka juga, masjid-masjid juga dipegang oleh mereka, dan mereka ini barulah kita akan nampak mereka menggunakan kuasa-kuasa mereka untuk membenteras sesuatu yang diamalkan oleh penganut-penganut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan ini yang kita tak mau. Kalau boleh, kita cuba benteras daripada awal. Walaupun fahaman ini dah datang ke Nusantara ni dah lama, saya rasa lebih 20 tahun dah. Tetapi bergerak dengan, yang kita nampak lebih aktif ialah sekarang inilah. Sekarang ini kerana mereka ini dah ramai barangkali, dan mereka ini sudah ada institusi-institusi seperti pusat-pusat pengajian Al-Quran, dah ada pusat-pusat tahfiz, dah ada sekolah-sekolah swasta, dan mereka ini lebih lantang mengkritik ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah, dan juga mengkritik ustaz-ustaz ahli-ahli tasawuf, ustaz-ustaz ahli-ahli tarikat. Ini yang membimbangkan kita semua, ya, sahabat-sahabat. Marilah kita sama-sama cuba untuk membenteras mereka ini, supaya aktiviti-aktiviti mereka ini terbatas kepada golongan-golongan mereka saja. Yang kita nak hapuskan dah memang tak boleh lah, tapi kita bataskan kepada, supaya ia tidak diterapkan ke seluruh kampung, di pelosok-pelosok kampung tu. Jadi hati-hati sahabat-sahabat. Mereka kata tak ada apa-apa. Apa yang
bahayanya mereka cuma mengajak orang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi tahukah, itulah kaedah dan cara yang menarik minat ramai orang-orang zaman ini. Sedangkan ianya bukan begitu. Agendanya lebih lagi daripada itu. Ya, mereka cuba mempengaruhi ahli-ahli politik, dan mereka juga bergerak cergas di dalam politik supaya mendapat tampuk kuasa. Mereka juga cuba bertapak di agensi-agensi agama, ya, untuk supaya memudahkan untuk menyebarkan fahaman-fahaman mereka itu. Dan ini yang kita perlu teliti, kita perlu tengok, dan kita perlu bersama-sama menentang mereka itu. Ini yang kita harapkan kepada sahabat-sahabat sekalian, supaya kita bersama-sama bersatu hati dan kita menyerang mereka dengan kaedah-kaedah yang tertentu, yang membolehkan masyarakat faham akan bahayanya mereka ini. Jadi inilah yang kita cuba. Tetapi saya nampak ada juga yang mengambil kesempatan, konon-konon mereka jalan yang bagus, mereka je penentang Wahabi dan sebagainya. Ini tak patut lah, tak patut, dan merendah-rendahkan orang lain pula. Ini tidak mencari satu solusi untuk kebersamaan ataupun kesepakatan. Masing-masing nak menonjolkan bahawa mereka lah yang sebenarnya menentang Wahabi ini. Jadi kalau begitu kaedah dan cara mereka itu, kumpulan-kumpulan ataupun individu-individu yang dengan sukarela untuk menentang Wahabi ini, tidak ada persefahaman lah, tidak ada kebersamaan. Masing-masing buat sendirilah, kan? Sebab kita tidak nampak untuk supaya kita bersepakat sama-sama, menyatu padukan tim untuk kita boleh dengan menyerang mereka ini dengan skala yang besar, kan? Itulah saya pun ambil tindakan dengan menggunakan cara individu lah untuk menyerang mereka ini, dengan membuat video-video. Maksud saya menyerang Wahabi lah, menyerang dakwah Wahabi ini secara solo lah, secara individu. Kerana saya nampak ada yang cuba untuk membuat satu gabungan, kesepakatan antara kita, tetapi cara dan kaedah itu nampaknya tidak nampak asas-asas, orang kata, kebersamaan. Jadi tak apalah, saya mungkin insya-Allah akan menarik lebih ramai ahli-ahli jemaah tentera jihad fisabilillah Malaysia yang ingin bersama-sama menentang fahaman Wahabi ini, dan saya akan bagi brief kepada mereka semua supaya kita sama-sama bangkit untuk menentang fahaman Wahabi ini. Itu ya, kerana kami memang ramai, kami ada tim-tim tersendiri yang sebenarnya, yang tim kebajikan, tim tentera fisabilillah, tim banyaklah, tim-tim ya, yang dalam tentera jihad fisabilillah ni. Ini angkatan berbeah di Malaysia ni ramai. Kalau mereka tidak boleh untuk kebersamaan dengan kita, tak ada masalah. Sebab saya menyeru supaya lebih ramai. Kita tak kira siapalah, siapa nak jadi ketua itu tak ada masalah. Tetapi kenalah, orang kata, lebih toleransi, lebih bertoleransi. Janganlah merasa mereka saja yang betul, mereka saja yang patut, orang lain semua tak betul, orang lain semua tak patut. Macam tu kan. So, macam mana orang nak ikut kalau macam tu?
Kita tak kira siapa lah. Kalau rasa nak kebersamaan tu, kita kena secara terbuka. Kita kena lebih terbuka dan mencari orang-orang berilmu bersama-sama dengan kita di dalam menyerang dakwah-dakwah yang dibawa oleh Wahabi ini. Itu yang lebih penting lah, kerana orang-orang yang ilmiah ini kita nak guna juga. Kita gunakan mereka untuk supaya kita tidak tersasar dalam kita nak memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah bermazhab Syafi'i di tanah Melayu ini. Kalau tidak ada orang-orang yang berilmu, kita macam tank kosong lah. Kita serang, kita bercakap saja macam saya bercakap sekarang lah kan. Dan insya-Allah jika ada masa dan waktu, kemungkinan kita boleh membuat perjumpaan ke. Saya menunggu saja, tapi saya tak maulah yang sebagaimana yang lebih kepada menonjolkan tanpa orang kata sebab tertentu. Sudah mula macam yang berlaku sebelum ni lah, macam seolah-olah dia je yang bagus, orang lain semua tak bagus. Terpulang kita tak kira dia siapa, kita tak kira lah dari mana, apa pangkat, apa title, kita tak kira. Kita sebenarnya manusia ni sama aja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membezakan manusia ini ialah iman. Iman dan amal, itulah. Jadi itu saja sahabat-sahabat. Sambil-sambil saya dah menunggu nak balik ke Semenanjung, duduk di tepi 7E ni, santai-santai. Tunggu ferry. Dah lama tak buat video kan. Semoga sahabat-sahabat yang menyokong saya, terima kasih banyak-banyak. Semoga sentiasa memberi komen-komen yang positif untuk saya menambah baik channel saya. Dan saya harap juga sahabat-sahabat kita yang channel-channel menentang Wahabi ini, bolehlah kita bersama-sama untuk kita perjuangkan sama-sama, bukan secara individu kalau boleh. Dan kita cari kaedah-kaedah tertentu untuk kita guna sebagai satu, orang kata, platoon ataupun division ataupun satu tim yang besar lah dalam kita menyerang mereka-mereka yang mengeluarkan dakwah-dakwah dan yang menghina ahli sunnah asatizah ahli sunnah wal jamaah di negara kita. Ya, kita harap begitu, kerana di negara Indonesia juga mereka ada tim-tim mereka sendiri yang saya nampak lebih berkesan dalam mereka menentang fahaman Wahabi yang semakin berleluasa di sana. Di sana lagi teruk. Ya, sebab di sana tidak ada batas undang-undang ya yang boleh dikenakan ke atas penceramah agama lah, kecuali sesuatu ceramah yang menghasut. Itu tak boleh lah. Tapi dari segi fahaman, pelbagai fahaman lah ada di sana tu. So fahaman yang paling bahaya, mengikut apa yang saya faham di sana juga, sekarang ini sedang menentang habis-habisan fahaman yang dibawa oleh satu golongan yang kita katakan golongan Wahabi. Okey, sahabat-sahabat sekalian, saya rasa cukup di situ saja saya berceloteh pada kali ini. Dan insya-Allah saya balik ke Semenanjung, saya akan membuat lebih banyak lagi video-video reaction kepada video-video yang menentang ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Saya tengok banyak sekali dah muncul video-video, terutama sekali daripada channel Sidang Kalam dan juga channel Abdul Hadi Bertanya. Jadi kita kena buat react bersama, kita kena belasah mereka ni supaya ia tidak
sebar luas ya kepada umum, yang boleh merosakkan dan menjatuhkan imej asatizah dan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Okey, dengan itu saya undur diri. Semoga anda semua bergembira dalam menjalani kehidupan seharian, dan berilah komen-komen yang membina kepada saya. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.